Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Di sebelah abang ini tanpa lagi perlu diperkenalkan, di mana kalau kau boleh lihat dekat sosial media dah terkeluar dah dekat sini dan dekat sana dengan orang katakan nampak macam Ativa tetapi logo tutup. Yes, ini adalah Perodua Ativa versi hybrid, di mana yang ini kalau nak comparekan dengan Ativa yang sedia ada, dia ada beberapa perubahan, termasuklah yang paling ketara sekali adalah pada bahagian enjin. Dan lebih menarik adalah untuk Perodua Ativa versi hybrid ni, dia cuma ada 300 unit sahaja di Malaysia. Yes, 300 unit di Malaysia, dan lebih penting lagi, this is not for sale dan diorang cuma buka untuk subscription saja. Dan untuk video kali ini aku akan buat korang orang katakan walk tour ataupun walk about pasal kereta ini. Kita nak tengok apakah kelainan antara Ativa hybrid dan juga Ativa sedia ada dan apa yang subscription abang masukkan tadi tu. So, sebelum kita cerita dengan lebih lanjut, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan loceng. Weh, siapa nak kemas ni, weh? Ya Allah, ya Tuanku, bersepak. Aduh, akulah kena kemas ni. Nasib baik abang guna Dodo Map. Nak cuci pun senang. Sorang-sorang nak bersih pun tak ada hal lah. Jadilah pengguna bijak macam abang. Yes, seperti abang maklumkan, dia cuma ada 300 unit saja di Malaysia. Dan lebih penting adalah dia tidak dijual kepada umum dan hanya terbuka untuk subscription sahaja. Maksudnya adalah untuk 300 owner, diorang akan subscribe kereta ini ataupun diorang akan subscription kereta ini selama tempoh 5 tahun dan diorang cuba perlu bayar RM500 sahaja setiap bulan, di manakala untuk benda-benda lain tak payah bayar. Kiranya bulanan owner cuma perlu bayar RM500. Segala benda-benda maintenance, insurans, road tax, wear and tear, termasuk tukar wiper, tukar tayar, semua ditanggung sepenuhnya oleh Perodua. Kenapa Perodua macam tu? Ini adalah part of dikatakan sebelum Perodua menuju ke arah sama ada dari segi hybrid, PHEV ataupun BEV sepenuhnya. Ini adalah orang katakan langkah Perodua untuk dapatkan orang katakan the real testimony. Orang katakan nak bagi test dulu kat audien, dekat orang Malaysia bahawa hey rakyat Malaysia, kita bagi kontra ini, kita nak dapat data, after that barulah kita akan keluarkan kereta orang katakan kereta EV. Kiranya, so ini adalah hint kepada korang, next Perodua akan ada kereta elektrik sendiri. Dan lebih penting adalah untuk model ini sebenarnya dia adalah sama seperti Daihatsu Rocky yang ada dekat Jepun. Dan ini juga adalah CBU sepenuhnya daripada Jepun. Dan kalau anda lihat dari segi design, untuk Ativa hybrid dengan Ativa sedia ada yang sekarang ni memang berbeza dari segi design. Di mana kalau kau lihat ini adalah design daripada Daihatsu Rocky. Memang betul ini adalah model Daihatsu Rocky yang telah ditukar logo, yang telah direbashkan kepada jenama Perodua. Dan kalau kita lihat kombinasi perbezaan antara Ativa hybrid dengan Ativa sedia yang sedia ada berbeza, of course dari segi grill. Yang ini grill lain. Yang ini grill adalah black piano, dia berbentuk lain. Kalau kau tengok Ativa dia macamlah horizontal memanjang. Tetapi yang ini lebih kepada black piano dekat bahagian sini. Termasuklah untuk bahagian bumper bawah pun berlainan. Dia punya kemasan lampu fog lamp pun berlainan juga. Dan apabila kita pergi ke sebelah tepi, okey, untuk pergi ke sebelah tepi, ni, rim pun dah berbeza. Rim, kalau dulu orang kata kat Ativa ada 17 inci, yang ni masih lagi 17 inci. Tetapi design dia berbeza dan lubang berbeza. Untuk Ativa sebelum ni 4 lubang. Tetapi untuk Ativa hybrid yang ni, dia ada sekarang ada 5 lubang. Kiranya dia dah macam
Alza. Dia adalah gunakan PCD 100, 5 lubang dan dia menggunakan tayar Dunlop. Dan of course, kalau berbanding dengan Ativa sedia ada, dia yang ini adalah 15mm lebih rendah berbanding dengan Ativa yang sedia ada. Tapi bagaimanapun untuk berat kereta ni dia dah meningkat lebih kurang 25 ke 30 kilogram akibat daripada bateri dan benda-benda lain lah. Itu kan kita akan cerita. Dan seterusnya, kelainan pada side mirror. Side mirror dia punya design ada sedikit berbeza sedikit dan lebih penting adalah untuk bahagian passenger side. Dia ada satu cermin yang pandang ke bahagian bawah. Ala-ala macam dekat JDM lah kiranya. Dan seterusnya perubahan ini adalah pada bahagian ni. Untuk pintu. Untuk pintu ni, sebenarnya untuk ini, nampak ni? Kita tentu ni, yang ini adalah keyless entry. Di mana kalau untuk Ativa sedia ada, untuk kemasukan keyless entry cuma bahagian driver saja. Tetapi untuk Ativa Hybrid dia both side. Driver dan juga passenger. Dua-dua ada juga. Okey. Dan seterusnya kita pergi yang ni bumbung. Yang ni memang one tone colour lah. Di mana kalau kau tengok Ativa yang 1.0 liter turbo memang dia two tone, itu untuk AV. Tapi ini adalah untuk one tone jugalah. Okey. Dan kita beralih sedikit, kita pergi ke bahagian belakang. Okey. Untuk bahagian belakang sebenarnya perbezaan dia dari segi satu, bumper bawah. And then kedua, kemasan dekat sini perumahan yang ni pun berlainan juga. Dan untuk bahagian yang ini pun beza, berbentuk empat segi. Dan satu lagi, unik adalah sebenarnya panel dekat bahagian belakang ni dia adalah plastik. Plastik Yang ini adalah versi yang ni plastik, nampak? Semua dalam adalah yang plastik. Dan of course untuk boot belakang dia ada sedikit mengecil sedikit daripada Ativa sedia ada. Disebabkan oleh orang katakan kedudukan bateri dia berada dekat bahagian bawah. Dan untuk yang ni dia tak ada spare tayar. Malahan this is the first model Perodua yang dia bagi orang katakan repair tayar kit. Kiranya macam kalau ada bocor kau kena pump dia punya gum ke dalam tu. So yang ni memang tak ada spare tayar. Dan of course perubahan yang lebih ketara adalah dari segi enjin. Sebelum ini menggunakan enjin 1.0 liter turbo. Tetapi hari ini dia menggunakan enjin 1.2 liter E-Smart Hybrid engine dengan 106 PS dan juga 170 Nm torque. Dan of course yang ini kotak gear menggunakan HEV. Kiranya yang ini adalah orang katakan sebuah model hybrid. So yang ini lebih penting adalah apabila bercerita dari segi hybrid, of course full consumption memainkan peranan sangat tinggi. Dan yang membuatkan kita lebih surprise adalah dia boleh bergerak sehingga 31.3 km per liter. Kiranya menurut Perodua dia katakan kalau sini ke Penang, KL ke Penang lebih kurang 350 km, dia cuma perlu isi lebih kurang 23 ke 25 ringgit Malaysia saja. Gila tak gila? Untuk interior dia ada sedikit kelainan sikit, di mana kelainan yang pertama adalah dari segi aircon. Yang ini dia dah lain sikit daripada Ativa, tapi yang ini ada aircon auto. Kiranya yang ini auto tetapi dia tak ada memori seperti sebelum ada, yang sebelumnya Ativa ada, Alza ada, tak ada, tapi tak ada. Yang ini dia dah tukarkan. Yang ini screen infotainment terapung still sama juga, tapi yang ni tak ada Apple CarPlay lah. Okay? So yang lain-lain masih sama lagi. Untuk sistem meter masih kekal sama, tetapi untuk yang ini steering dia lebih simple. Dia tak ada button untuk audio, dia cuma very simple jugalah. Dan of course kita nampak ada drive pun dekat sini juga. Dan satu lagi, untuk yang ni sekarang ni dekat Ativa Hybrid dia ada electric parking brake. Dekat Ativa dia cuma ada manual, tetapi yang ni dia ada electric parking brake dan termasuk dengan auto hold sekali lah. Dan untuk yang ni seat combination antara fabric dan juga orang katakan dengan leather sekali. Dan satu lagi surprising babe, yang ini ada ni heater babe, kiri dan juga kanan. Dan of course lah kalau kat Japan memang kadang-kadang sejuk kan, tapi kat Malaysia panas lah. So mungkin ini kita tak perlukan. Tetapi satu benda yang telah digugurkan yang ini tak ada adalah dia punya buka dan juga tutup pintu. Buka tutup pintu kau kena buka secara manual dan kau tak boleh tekan dekat bahagian sini ataupun dekat bahagian sini lah. Dan seterusnya apabila bercakap dari segi hybrid bateri berada di belakang. So maksudnya bateri hybrid berada di passenger belakang, di lantai passenger belakang. So that's why lah kalau kau tengok dekat lantai dia flat saja. Di sebalik bawah tu itu adalah bateri hybrid. Dan untuk coolingkan bateri hybrid macam mana? So untuk dekat tepi pintu tu memang ada satu air intake yang masuk untuk menyejukkan bateri, orang katakan bateri hybrid. Sebab bateri hybrid dia akan jadi panas. So cara menyejukkan, dia orang ada satu air intake masuk ke dalam untuk menyejukkan. Of course dia akan ambil dalam punya aircon sejuk ni masuk ke dalam untuk menyejukkan bateri dia lah. So that's why lah ini adalah orang katakan antara kereta hybrid. Untuk kereta hybrid, kereta EV, air intake memang sangat-sangat penting untuk sejukkan dia punya bateri.
Seperti abang katakan, this car is not for sale, memang tidak dijual dan dia cuma terbuka untuk 300 orang katakan pelanggan untuk subscription selama 5 tahun sahaja. This is part of the program orang katakan Perodua melakukan kajian sebelum diorang mengeluarkan kenderaan hybrid ataupun EV sepenuhnya. Next nanti. Yang itu adalah satu hint macam cakap lah. Dan of course macam cakap lagi, diorang cuma perlu bayar RM500 sahaja setiap bulan dan of course untuk benda-benda lain, maintenance semua adalah percuma, servis percuma, wear and tear percuma, tayar semua mana-mana percuma, termasuklah dengan insurans, termasuk dengan road tax. Tetapi diorang cuma boleh cap benarkan untuk dalam tempoh 5 tahun cuma boleh bergerak sehingga 100,000 kilometer sahaja mileage. Tapi bagi aku dah cukup 5 tahun bersamaan dengan setahun 20,000 kilometer. Yang itu dah okey. So anyway, ini cuma orang katakan aku just bawa pada korang. Akhirnya kita dah boleh lihat Perodua Altiva Hybrid berada kat sini dan soon Perodua kata mungkin selepas ini untuk model-model yang lain sedia ada, dia akan buka subscription juga. Tapi bagi aku RM500 kau dapat ini, bayar bulan-bulan. Siapa yang tak terima memang rugilah. Dan untuk yang ni, so far cuma tiga negeri saja dipilih, iaitu Klang Valley, Penang dan juga Johor sahaja. Dan untuk 300, yang ni telah full dan tak boleh di-apply mana-mana lah. Dan kriteria nak pilih, Perodua kata satu, yang mereka yang dah order Altiva tapi tak dapat, diorang offer. Ataupun yang kedua, siapa-siapa yang nak merasai kereta hybrid pun diorang offer juga. This is part. Tapi kesimpulannya, kereta ini dah habis. Semua orang dah dapat yang ni. Okay? So aku harap korang dah dapat knowledge terpelutannya lagi di sedekah. So insyaAllah nanti kalau kita dapat peluang untuk kita test drive, kita cuba test drive. Mana tahu? Okay? Dan sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, ada soalan, cuma tanya bawah. Dan kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.